Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang maha pencipta, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang segala-galanya berada di bawah kekuasaannya. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada pagi ini sekali lagi kita dapat bertemu dan kita menyambung perbahasan kita ataupun kupasan kita kepada kitab kecil yang dinamakan Ambillah Aqidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk kepada pertanyaan nombor 1. Kerana kitab ini disusun dalam bentuk soal dan jawab. Ada soalan dan ada jawapan. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan baca soalan ni. Pada minggu lepas kita baca soalan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi tak soalan tu? Ingat. Ada berapa soalan? 5 soalan. Soalan pertama tentang Islam. Soalan yang kedua tentang iman. Yang ketiga ihsan. Yang keempat tarikh kiamat. Dan yang kelima tanda-tanda kiamat, yang keseluruhannya disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama kita. Kunci yang paling utama tentang agama adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan masuk pertanyaan yang pertama. Untuk apa Allah ciptakan kita? Okey. Dalam tajuk hak Allah ke atas para hamba-Nya. Ustaz tulis, okey. Bab kita pada hari ini hak Allah, okey. Hak Allah ke atas hamba-Nya. Okey. Hak Allah ke atas hamba-Nya. Faham tak tajuk ni? Apa hak Allah ke atas hamba-Nya? Okey. Apa hak Allah ke atas hamba-Nya? Ada beberapa yang ustaz perlu perincikan sebelum kita bahaskan soalan nombor 1. Sebelum kita perincikan soalan nombor 1. Pertama, perkataan hak. Apa maksud hak? Hak ni adalah kewajipan kita. Sesuatu yang menjadi milik orang yang kita mesti tunaikan. Kalau hak kita, sesuatu yang menjadi milik kita yang mesti orang laksanakan. Sebagai contoh, Ustaz bagi tahu. Ibu bapa ada hak tak ke atas kita? Dia ibu melahirkan kita. Ibu menyusukan kita. Ibu membesarkan kita. Sebelum tu dia mengandungkan kita, melahirkan kita, menyusukan kita. Ayah pula jaga kita daripada kecil sampai kita besar. Ada tak hak dia ke atas kita? Ada. Apa dia? Kita kena taat kepada ibu bapa. Guru dengan kita, ada tak hak guru pada kita?
Ada. Sebab guru dah ajar kita. Dia jaga kita. Kita tak faham, dia tunjuk cara lagi. Jadi guru ada hak ke atas kita. Begitulah juga Allah Azza wa Jalla ada hak ke atas kita. Allah ada hak ke atas kita atas dasar apa? Kalau ibu melahirkan kita, kalau guru mengajarkan kita, kalau Allah, apa hak Allah atas kita? Sebab Allah yang cipta kita. Betul tak? Allah yang cipta kita. Kalau Allah tak cipta kita, kita tak akan ada. Bukan sekadar Allah cipta kita, Allah juga cipta tempat tinggal kita. Allah cipta bumi, Allah cipta langit, Allah cipta matahari, Allah cipta bulan, Allah cipta bintang, Allah cipta pokok-pokok, Allah cipta air. Semua ni Allah cipta untuk kita. Ada binatang lembu untuk kita makan dagingnya, untuk kita minum susunya. Ada kuda untuk kita naiki. Semua makhluk-makhluk ni siapa yang cipta? Allah. Termasuklah kita. Jadi bila Allah cipta kita, Allah ada hak ke atas kita. Okay? Allah cipta kita, Allah ada hak ke atas kita. Jadi kita ni sebenarnya milik siapa? Kita milik Allah. Kita ni milik Allah. Okay, persoalan nombor satu. Soalan dia nombor satu apa dia? Okay, hak Allah ni, Allah yang kedua, maknanya kenapa Allah ada hak? Sebab Allah pencipta kita. Okay, Allah ni, saya tulis atas ni, pencipta. Ke atas hambanya, maknanya kita ni adalah hamba Allah dan kita ni adalah milik Allah. Hamba milik Allah. Boleh faham tak? So ada 3 poin utama. Pertama, Allah cipta kita. Yang kedua, kita milik Allah. Dan yang ketiga, Allah ada hak ke atas kita. Boleh faham 3 poin utama? Ustaz ulang sekali lagi. Tajuk asas ni kita boleh keluarkan 3 faedah. Yang pertama, faedah pertama, Allah cipta kita. Okey? Allah cipta kita. Yang kedua, kita milik Allah. Okey, kita milik Allah. Yang ketiga, Allah ada hak ke atas kita. Ustaz susun tu supaya kita nampak frekuensi dia. Pertama, Allah cipta kita. Yang kedua, kita milik Allah. Dan yang ketiga, Allah ada hak ke atas kita. Baik. Soalan pertanyaan pertama dalam buku kita ni. Ada kalau yang ada PDF, boleh rujuk PDF dia. Kalau tak ada, nak guna buku ni pun boleh, Ustaz ada space apa. Okey. Hak Allah ke atas kita, pertanyaan yang pertama. Untuk apa Allah mencipta kita? Okey, soalan nombor 1 dalam tajuk ni. Soalan pertama. Soalan 1. Soalan dia apa? Untuk apa Allah ciptakan kita? Okey. Untuk apa Allah ciptakan kita? Allah ni, dia cipta segala-gala. Setiap ciptaan Allah ada tujuan dia tersendiri. Allah cipta kuda, boleh ditunggang. Allah cipta lembu, okey, tak laju seperti kuda, tapi masih lagi boleh bawa kereta lembu. Kan? Allah cipta lembu juga, boleh diambil susu dia. Allah cipta apa lagi? Ikan untuk di laut, berenang. Macam-macam jenis ikan. Allah cipta burung, terbang.
ada tujuannya masing-masing. Okey? Tetapi tujuan yang paling utama Allah ciptakan. Allah nyatakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat surah nombor berapa? 51. Surah 51 ayat 56. Cuba buka surah 51 ayat 56. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okey, ayat ni famous. Tapi inilah ayat yang menunjukkan tujuan Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa maksud dia? Tak tahu maksud dia? Tak tahu? Tahu kan? Apa maksud dia? Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku ciptakan. Okey? Aku di sini siapa? Allah. Al-jinna, jin. Wal insa, manusia. Illa, kecuali, liya'budun, supaya ataupun untuk menyembahku, ataupun untuk beribadat kepadaku. Menyembah di sini adalah ibadah. Jadi, tujuan Allah ciptakan kita semua ni adalah untuk kita sembah Allah. Kita beribadah kepada Allah. Memang Allah bagi kat kita tempat tinggal, Allah bagi kepada kita makanan, Allah bagi kepada kita mata, Allah bagi kepada kita telinga. Tapi tujuan semua ni Allah buat adalah untuk semua ataupun jin dan manusia menyembah Allah. Dan sebenarnya bukan jin dan manusia saja. Sekalian makhluk sebenarnya bila Allah ciptakan mereka, mereka akan sembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma jin dan manusia lebih special daripada yang lain. Dan manusia secara khusus lebih special daripada sekalian makhluk yang lain. Sebab Allah cipta kita untuk beribadah dengan sifat yang tak sama dengan makhluk lain. Tak sama dari sudut mana? Tak sama dari sudut mana? Dari sudut Allah Azza wa Jalla bagi kepada kita pilihan. Kalau jumpa monyet, kita jumpa kata, monyet ni monyet Islam, monyet kafir. Ada ke monyet Islam dengan monyet kafir? Tak ada kan? Jumpa lembu. Lembu ni Islam ke kafir lembu ni? Tak ada. Semua lembu kalau jumpa, kita sembelih, kita boleh makan. Tak ada istilah lembu Islam ke lembu kafir. Ikan, kita pancing ikan. Naik-naik darat, aku nak makan ikan ni. Kena tanya, ikan, mengucap dulu 2 kalimah syahadah. Aku nak tahu ikan ni Islam ke ikan kafir. Boleh ke? Tak perlu kan? Sebab apa? Sebab semua makhluk yang lain, dia secara automatik dia akan sembah Allah Subhanahu wa taala. Ikan bertasbih memuji Allah. Burung bertasbih memuji Allah. Pokok bertasbih memuji Allah. Langit bertasbih memuji Allah. Bulan, bintang, matahari, segala planet, makhluk-makhluk ni, dia secara automatik akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat. Ada tak malaikat kafir dengan malaikat Islam? Tak ada. Semua malaikat
beriman kepada Allah, semua malaikat taat kepada Allah. Yang ada kafir dengan tak kafir ni, Islam dengan tak Islam ni, dua kategori makhluk ni je. Apa dia? Jin dan manusia. Kalau jin, ada jin Islam, ada jin kafir. Dan kalau manusia, ada manusia Islam, ada manusia kafir. Tetapi semua makhluk ni, termasuk manusia, sebenarnya Allah cipta untuk tujuan dia sembah Allah. Jadi yang kafir tu nanti akan dihukum oleh Allah sebab dia tidak memenuhi tujuan penciptaannya. Macam kita buat kilang, bagi contoh, buat-buat barang tak jadi. Apa kita buat? Kita buang. Tapi Allah Azza wa Jalla, dia bukan buat tak jadi. Cuma Allah buat manusia ni ada akal, ada hati, ada nafsu. Kemudian Allah bagi macam-macam cabaran, ujian pada manusia. Allah nak test manusia ni. Apakah dia memenuhi tujuan ciptaan dia? Kalau dia sembah Allah, dia akan jadi makhluk Allah yang istimewa. Tapi kalau dia tak sembah Allah, dia ignore. Lupa, ignore. Tahu ignore? Ignorance. Dia abaikan. Kufur ni dia abaikan. Dia, aku tak kisahlah. Aku punya sukalah nak sembah siapa. Dia datang ke dunia, datang milik Allah. Sampai di dunia, dia ignore Allah. Dia abaikan Allah. Aku punya suka. Orang macam ni, dia tidak memenuhi tujuan ciptaan dia. Boleh faham? Jadi kalau kita ditanya, kenapa Allah ciptakan kita? Apa jawapan dia? Supaya kita mengabdikan diri kepada Allah atau supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memenuhi maksud itu, kita sebagai manusia macam-macam Allah Taala uji kita. Sebab tu kalau orang tanya, boleh tak? Kenapa manusia ni semuanya adanya jahat, adanya manusia baik, ada manusia jahat? Boleh tak kalau semua manusia ni baik belaka? Jawapan dia, bukan masalah boleh ke tak boleh. Kalau Allah berkehendak manusia ni sama seperti makhluk yang lain, semuanya beriman kepada Allah secara automatik, itu mudah bagi Allah. Tapi Allah lah yang telah memilih ataupun Allah telah pilih manusia untuk Allah uji iman mereka. Sehingga kalau mereka berjaya, mereka akan jadi sebaik-baik makhluk. The ultimate creature. Bila dia berjaya test ni. Dan test ni Allah dah offer kepada makhluk lain. Semua yang tak nak. Allah offer kepada gunung tak nak. Allah offer kepada bumi tak nak. Allah offer kepada langit pun tak nak. Langit kata biarlah, tak nak. Langit tak nak. Allah Ta'ala kata, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami dah tawarkan amanah ni. Nak uji ni, Allah dah tawarkan, offer. Siapa nak ambil ujian ni? Tanya langit tak nak. Tanya bumi tak nak. Tanya gunung tak nak. Tapi manusia nak. Kita lah. Jadi hari ni kita sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi tujuan ciptaan kita, iaitulah menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Faham tak ni? Yo ke? Jadi nak jadi macam kuda ke nak jadi manusia? Manusia kan? Kalau nak jadi kuda boleh. Nak jadi lembu ke nak jadi manusia? Manusia. Lembu beriman kepada Allah tapi dia tidak diuji. Jadi akhirat nanti dia tak masuk syurga. Manusia kalau dia beriman selepas diuji, nanti dia akan masuk syurga. Betul tak? Baik.
Nabi SAW bersabda, Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah ke atas hamba-Nya, hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu pun. Jadi hak Allah ke atas hamba-Nya adalah hamba ni menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, yakni tidak menyembah selain Allah. Hanya kepada Allah sahaja kita sembah. Okey. Okey, jawapan ringkas. Untuk apa Allah ciptakan kita? Apa je? Untuk mengabdikan diri kepadanya. Dalil surah 51 ayat 56. Begitu juga dalil hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, hak Allah ke atas hamba-Nya adalah beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Boleh faham? Nak tulis ke? Tulis. Tulis tak? Nanti Ustaz tanya nanti. Boleh? Okey. Boleh Ustaz masuk soalan yang kedua? Soalan yang kedua. Ustaz padam Belum Ustaz padam? Jawapan dia ni. Jawapan, apa dia jawapan dia? Untuk mengabdikan diri kepada Allah dan tidak apa? Mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Boleh faham? Ni tujuan kita. Tujuan kita hidup ni sebab apa? Kemuncak kemuliaan kita. Siapa yang jadi hamba Allah, dialah yang paling istimewa. Okay? Ada seorang sahabat, belum dia masuk Islam, dia dah terfikir, dia tak pernah sembah berhala. Dia tengok langit, dia kata takkanlah langit ni tak ada orang yang buat. Dia tengok bintang, mesti ada yang buat bintang. Dia tengok bumi ni, alam semesta, mesti ada yang buat. Masa tu dia tak kenal lagi Allah. Cuma dia mencari Tuhan. Cari. Akhirnya bila bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun kata, inilah yang aku cari. Itu nak cari Tuhan yang mencipta kita dan kita menyembah, mengabdikan diri kepadanya. Okey, boleh faham? Soalan yang kedua. Boleh padam Ustaz padam boleh? Tak nampak duduk tepi. Ni, kalau apa nak tulis banyak duduk sini. Siapa Ustaz? Tak nak tulis nak alih kamera duduk sini. Okey, Ustaz padam. Nanti salin nanti. Allah sila ambil gambar, cek ambil gambar ni. Lepas ni ambil gambar, buat slide lepas ni. Okey. Soalan yang kedua. Soalan 2. Apa soalan yang kedua? Apakah itu ibadah? Apakah itu ibadah ataupun apakah ibadah itu? Tadi kita kata Allah cipta kita untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan beribadah. Macam mana cara beribadah? Macam mana cara kita beribadah kepada Allah? Ataupun apa sebenarnya ibadah tu?
apakah itu ibadah yang kita panggil sebagai ibadah? Mengabdikan diri kepada Allah. Apa maksud mengabdikan diri kepada Allah? Okey. Dalam bahasa lain boleh kita tulis, apakah maksud mengabdikan diri kepada Allah? Soalan ni lebih kurang sama. Okey? Apakah itu ibadah? Ataupun apakah maksud mengabdikan diri kepada Allah? Kita kata tujuan Allah cipta kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Baik, apa maksud mengabdikan diri kepada Allah? Boleh faham? Faham tak soalan tu? Faham tak soalan ni? Ya ke? Nampak hari ni blur-blur sikit ni. Faham Soalan tu faham? Jawapan. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala ucapan dan perbuatan yang disukai oleh Allah. Jawapan. Okey. Boleh jawapan ni. Ibadah adalah satu istilah yang mencakupi. Tahu mencakupi? Merangkumi perbuatan dan percakapan itu. Dan ucapan atau percakapan bolehlah. Percakapan yang dicintai boleh atau disukai oleh Allah. Okey, ini penting. Ini penting untuk kita faham. Bila kita kata dari sudut akidah, kita beriman kepada Allah. Baik. Beriman kepada Allah bukan sekadar mengakui Allah tu Tuhan. Kalau sekadar mengakui Allah tu Tuhan, orang jahiliyah pun akui Allah tu Tuhan. Tapi yang mereka fail ialah mereka tidak mengabdikan diri kepada Allah. Jadi dari sudut akidah, orang yang beriman kepada Allah bukan sekadar mengakui ketuhanan Allah, malah dia mengabdikan diri kepada Allah. Persoalannya, macam mana kita nak mengabdi ataupun apakah itu ibadah? Apakah yang dimaksudkan dengan mengabdikan diri kepada Allah? Jawapan dia, ibadah adalah satu istilah yang mencakupi. Okey? Ibadat ni istilah je. Ibadat ni istilah. Apa itu ibadat? Istilah. Istilah. Apa maksud istilah? Istilah ni benda yang bukan satu yang tetap lagi. Bukan benda yang tetap. Ibadat ni satu kata nama, satu istilah yang mencakupi perbuatan dan percakapan. Maknanya apa? Ibadat ni istilah yang mana bila kita buat sesuatu, perbuatan kita tu jadi ibadah. Dan juga percakapan itu yang jadi ibadah. Kalau kita tak buat, kalau kita tak bercakap, tak boleh tunjuk ibadat. Ibadat tu hanya satu istilah. Boleh faham tak ni? Contoh Ustaz kata, tunjukkan Ustaz mana ibadat. Tak ada. Ibadat tu hanya satu istilah saja.
Okey? Apa yang jadi ibadat? Perbuatan dan percakapan kita. Percakapan itulah yang jadi ibadat. Perbuatan itulah yang jadi ibadat. Tapi kalau tak ada percakapan, tak ada perbuatan, tak adalah ibadat. Boleh faham ni? Boleh faham lagi? Boleh ikut ni? Boleh? Anak-anak kita faham tak? Okey. Ibadat adalah satu istilah mencakupi perbuatan dan perkataan. Jadi boleh jadi perbuatan kita ni akan jadi ibadat. Duduk kita boleh jadi ibadat, makan kita boleh jadi ibadat, tidur kita boleh jadi ibadat, main kita boleh jadi ibadat, senyum kita boleh jadi ibadat, pandangan kita boleh jadi ibadat. Semua mencakupi perbuatan dan percakapan. Semua benda boleh jadi ibadat. Sebab ibadat tu satu istilah. Okey? Boleh faham tak ni? Hebat dia faham. Akil anggut faham. Bagus. Okey? Oh, ada duduk depan. Tulis nota lagi. Mantap. Akil faham? Kif? Faham? Faham lagi lah setakat ni. Maknanya apa? Ibadat ni adalah perbuatan kita. Adalah percakapan kita. Apakah setiap percakapan kita dan perbuatan kita dikira ibadat? Belum lagi, belum. Ada lagi syarat. Yang dicintai atau disukai oleh Allah. Kalau Allah suka, baru dia jadi ibadat. Kalau Allah tak suka, dia jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi apa kalau Allah tak suka? Sia-sia? Bukan. Dia jadi apa kalau Allah tak suka? Allah benci benda tu. Jadi apa? Jadi maksiat. Lawan kepada ibadat apa? Maksiat. Perbuatan kita, bila kita buat, Allah suka, dia akan jadi ibadat. Perbuatan kita, kalau Allah tak suka, dia akan jadi maksiat. Jadi, bila kita kata mengabdikan diri kepada Allah, bermaksud kita hidup dalam perkataan, dalam perbuatan yang Allah suka. Seorang yang mengabdikan diri kepada Allah, bangun pagi-pagi dia akan fikir, apa yang Allah suka aku buat hari ni? Allah suka aku solat, kan? Kita bangun, kita solat. Kita buat apa yang Allah suka. Itulah ibadat. Okey? Allah suka tak kita ngaji Quran? Suka kan? Pasal Allah suruh ngaji Quran. Jadi ibadat. Allah suka tak kita ponteng kelas? Allah tak suka kan? Jadi ibadat ke? Oh, dia kata, nawaitu ponteng kelas lillahi ta'ala. Oh, aku ponteng kelas kerana Allah Ta'ala. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Sebab Allah tak suka. Allah suka kita baca Quran. Apa lagi? Zikir. Allah suka tak kita berzikir? Allah suka tak kita mengumpat? Tak suka. Allah suka tak kita bersedekah? Allah suka tak kita berjudi? Allah suka tak kita mencuri? Allah suka tak kita tolong orang? Apa yang Allah suka akan jadi ibadah. Apa yang Allah tak suka akan jadi maksiat. Allah suka tak kita hormat kat ustaz? Allah suka tak kalau kita kata tak baik kat ustaz kita? Mana satu ibadat, mana satu maksiat? Allah suka tak kita buat baik kepada ibu bapa? Allah suka tak kalau kita buat tak baik kepada ibu bapa? Yang mana satu ibadah? Ibadat buat baik kepada ibu bapa jadi ibadah, derhaka kepada ibu bapa jadi maksiat. Boleh faham? Mudah kan? Simple. Jadi kalau seorang tu betul-betul nak menyembah Allah, nak beribadah kepada Allah, nak mengabdikan diri kepada Allah, simple. Jaga perkataan dia, jaga perbuatan dia,
jadikan perkataan dan perbuatan dia sesuai dengan apa yang dicintai dan disukai oleh Allah. Itulah nama hamba Allah. Faham? Boleh faham dah? Soalan yang ketiga. Boleh faham soalan kedua? Kita pergi cepat-cepat. Biar cepat habis buku kita ni kan. Okey, soalan yang ketiga. Nak snap gambar? Nak share ke kat Ana? Kalau nak share dalam grup, ambil gambar, boleh share. Tapi kadang-kadang dia orang tu advance, dia boleh edit pula dalam ni. Ha. Okey. Boleh faham dah soalan yang kedua? Ustaz padam. Kita akan masuk soalan yang ketiga. So kita dah tahu hak Allah ke atas kita. Nombor satu apa? Tujuan kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Soalan yang kedua, apa maksud ibadah? Ialah kita buat apa yang Allah suka. Boleh faham? Okey. Okey, soalan yang ketiga. Oi, dalil Ustaz tak sebut tadi. Okey. Kita ambil dalil dulu. Dalil pada soalan yang kedua tadi. Apa maksud ibadat? Iaitu kita buat apa yang Allah suka. Dalilnya surah Al-An'am ayat 162. Surah Al-An'am surah nombor berapa? Nombor 6. Ustaz tak ingat tu untuk ngaji dengar ni. Pasal apa demo ni boleh tulis jawab? Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162. Cuba buka. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Nampak penuh tak cahaya ni? Apa betul? Nampak? Qul, apa maksud qul? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Apa maksud dia? Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Inna, sesungguhnya. Salati, salatku. Wa nusuki. Nusuk, apa nusuk? Sembelihanku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillah, kerana Allah. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Okey. Terjemahanlah ringkas. Jadi, berdasarkan ayat Al-Quran ini, Allah Ta'ala suruh kita katakanlah, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya kepada Allah. Kerana Allah. Jadi, apa maksud kerana Allah tu? Kita buat apa yang Allah suka. Sebab kerana Allah. Macam kita kata, kita nak sayang kepada seseorang. Kita sayang kat ayah kita. Kita sayang kat mak kita. Kita buat kerana dia. Kita sayang kat kawan kita. Kita buat kerana dia. Tapi hidup dan mati kita, Allah Ta'ala kata, katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku, matiku adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah, kalau kita buat macam ni, seluruh hidup kita akan jadi
ibadah. Sebab tu orang yang beriman, bila dia faham maksud ni, tidur dia jadi ibadah. Makan dia jadi ibadah. Okey? Bermain dia pun jadi ibadah. Apatah lagi kalau belajar, jadi ibadah. Okey? Semua benda jadi ibadah. Sebab dia tahu, dia akan pilih apa yang Allah suka. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala ni sayang kat kita. Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita apa yang dia suka. Okey? Boleh faham? Allah ni, dia nak suruh kita buat ibadat, dia bukan biarkan kita dalam keadaan blur. Blur tu macam mana blur? Kamu fikir, kalau apa? Lu fikirlah sendiri dia tu. Allah Ta'ala bukan macam tu. Kalau kita kata, kalau apa? Kita balik rumah, isteri kita kata, kita tanya. Nah, abang nak makan apa hari ni? Kalau kita jawab kat dia, tahu lah nak makan apa? Ikutlah apa? Susah ke senang? Susah. Betul tak? Nanti kita buat tak kena selera, okay? Marah pula. Betul tak? Tapi kalau kita, abang nak makan apa hari ni? Hari ni berasa nak makan nasi goreng. Kita pun settle. Tak ada masalah. Masak sebagaimana. Kita senang pasal apa? Dia bagi tahu kat kita apa yang dia nak. Ni tiba-tiba balik, abang nak makan apa? Lu fikirlah sendiri. Kalau kena lagu tu, memang merana lah jiwa dia. Betul tak? Betul saya? Saya kena sayang rumah dulu baru boleh rasa. Tak rasa lagi. Kalau dia kata, lu fikirlah sendiri, nanya kita. Allah ni, Alhamdulillah, Allah bagi tahu kat kita apa yang dia suka. Alhamdulillah. Jadi hari ni, bila kita kata, hidupku matiku kerana Allah, bukan kita nak termenung, apa benda aku nak buat kerana Allah ni? Bukan macam tu, tak. Sebab Allah dah bagi tahu kat kita apa yang dia suka. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, dalam hadis Ustaz Padang ni tulis bawah macam rendah sangat tak? Kalau tulis bawah, atas ni sesuai. Okey. Keyword dia ialah ibadat ni apa yang Allah suka, kan? Keyword dia ibadah apa yang Allah suka. Okey. Hashtag ibadat. Main hashtag lalu tak tahu nak tulis apa benarnya. Ibadah apa yang Allah suka. Tu dia. Hashtag kita ibadat ni apa yang Allah suka, ibadat. Okey. Soalan dia, macam mana kita nak tahu apa yang Allah suka ni? Macam mana kita nak tahu apa yang Allah suka? Kita bangun pagi-pagi, kita kata, duk fikir. Kalau dia agama ni bukan macam selera kita, ikut selera kita nak buat hari tu gini hari tu. Tak, ibadat bukan macam tu. Ibadat bukan ikut selera. Hari ni kita suka macam ni, esok kita dah tak suka dah, lusa kita suka balik. Macam kita musim durian, makan durian hari mula-mula musim suka, seronok. Tengah musim okey lagi. Ujung-ujung musim tak tahu dah puas dah makan durian. Tu selera. Makan tom yum, tiap-tiap hari makan tom yum. Habis setengah bulan makan tom yum, tengok tom yum pun dah tak lalu. Sebab kita itu selera berubah. Agama ni bukan selera. Sebab tu agama tidak boleh dibina di atas selera. Ibadat bukan sebab selera kita. Jangan beribadat kepada Allah ikut selera. Sebab selera berubah.
Tapi ibadat ni, beribadah kepada Allah ikut apa yang Allah suka. Dan apa yang Allah suka tidak pernah berubah. Allah bagi tahu macam tu, begitulah yang akan berlaku sampai kiamat. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi SAW, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Okey. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Okey. Ingat hashtag kita, tagline kita, apa yang Allah suka. Ibadat tu apa yang Allah suka. Persoalan kita, macam mana kita nak tahu apa yang Allah suka? Boleh tak kita tanya, pandang ke langit, ya Allah, apa yang Allah suka Boleh tak tanya macam tu? Taklah, tak ada jawapan sebab kita bukan terima wahyu. Betul tak? Tak boleh macam tu. Dalam hadis, kita panggil hadis ni hadis kursi. Okey? Hadis kursi. Apa maksud hadis kursi? Apa maksud hadis kursi? Imam Muhammad, apa maksud hadis kursi? Sudah. Syami, apa maksud hadis kursi? Mana Syami? Sana. Payah ni, muka sama ni, kembar. Mana Syami? Apa maksud hadis kursi? Lagi satu tu dia ada kembar tak? Kita tanya dia. Semua salah sebut nama. Dia passing kat kembar dia. Yang sana Ustaz jawab. Syami, apa maksud hadis kursi? Anas. Mana Anas? Tak tahu. La ilaha illallah, anakku. Hadis kursi adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan Quran. Hadis kursi ialah perkataan Allah kata melalui Nabi. Allah kata melalui Nabi, tapi bukan Quran. Dia bukan Quran. Kalau Quran, settle. Quran ni Allah yang kata, perkataan tu datang dari Allah, Jibril sampaikan kepada Nabi, Nabi baca je. Perkataan tu perkataan Allah. Tapi hadis kursi Allah wahyukan kepada Nabi, Nabi bagi tahu dengan perkataan Nabi. Tapi kita masih lagi kata hadis kursi ni Allah yang kata, tapi melalui Nabi. Boleh faham? Jadi hadis kursi ni apa? Perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi. Apa Allah kata? Allah kata dalam hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi." Dan tidaklah mendekatkan diri ilayya, maksud ilayya,
kepadaku. Abdi oleh hambaku. Ku di sini siapa? Allah kan? Allah kata, tidaklah mendekatkan diri kepadaku oleh hambaku. Apa maksud mendekatkan diri kepada Allah? Ibadatlah. Bila dia buat apa yang Allah suka, maka dia lagi dekat dengan Allah. Okey? Jadi orang yang buat apa yang Allah suka, berarti dia dekat kepada Allah. Dalam maksud yang lain, bila orang tu Allah Ta'ala kata dekat dengan Allah, berarti dia banyak ibadat. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku oleh hambaku dengan sesuatu ahabba ilayya, lebih aku suka. Hashtag kita apa? Ibadat apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka, Allah sendiri yang bagi tahu. Apa kata Allah? Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka. Tak ada yang lebih aku suka. Mimma, berbanding iftaradtuhu alaih, apa yang aku wajibkan ke atasnya. Boleh faham? Apa yang Allah paling suka, Allah Ta'ala kata, tidak ada seorang hamba pun mendekatkan diri kepadaku lebih aku sukai berbanding apa yang aku fardukan ke atasnya. Jadi, kita faham berdasarkan ayat ni, okey, formula dia, apa yang Allah suka, okey, formula dia, apa yang Allah paling Allah suka equal apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah paling suka? Allah suka tak? Equal apa yang Allah perintah. Jadi kalau kita nak tahu apa yang Allah suka, jawapan dia, carilah apa yang Allah perintah. Apa yang Allah perintah, itulah yang Allah suka. Dan itulah yang akan jadi ibadat. Boleh faham? Dan paling tinggi perintah, nombor 1, wajib. Nih, tidak ada yang lebih berbanding yang wajib. Yang kedua, yang sunat, Allah suka juga. Yang sunat pun Allah suka, tapi yang wajib lebih lagi. Okey? Allah suka juga kita meninggalkan yang makruh atau meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram. Dan Allah suka juga kita meninggalkan yang makruh. Allah suka. Semua yang Allah perintahkan dan Allah larang, itu adalah apa yang Allah suka. Ataupun yang Allah larang tu Allah benci lah. Bila kita tak buat yang Allah benci, Allah suka. Boleh faham? Boleh faham tak ni Ustaz kata ni? Jadi soalan Ustaz, hashtag ibadat apa yang Allah suka. Soalan, apa yang Allah suka? Apa yang Allah suka equal apa yang Allah perintahkan.
Jadi hidup kita, kalau nak mengabdikan diri kepada Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu nama ibadat. Boleh faham? Boleh faham dah? Oh, faham. Mudah faham kan ni? Kalau tak faham lagi, tak tahu. Jadi hidup hari ni, kita kena berkata pada diri kita, aku hidup ni, aku nak buat apa yang Allah suka. Dan aku tak nak buat apa yang Allah larang. Allah benci. Aku tak nak buat. Pasal apa? Sebab apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku adalah kerana Allah. Cuma biasalah jadi manusia tu, kadang-kadang adalah tersalah, tersilap, terlanggar, sengaja langgar. Ada. Pasal kita manusia. Tapi jangan lari daripada kita mengaku kita hamba kepada Allah. Jangan ignore Allah Ta'ala. Jangan lawan dia. Kita hanya kena ngaku, ya Allah, minta maaf, aku dah buat apa yang Allah tak suka. Ya Allah, ampunkanlah aku ada buat apa yang Allah benci. Dan kita minta, ya Allah, kuatkanlah aku untuk buat apa yang Allah suka. Lagi kita buat yang Allah suka, lagi Allah sayang kat kita. Pasal itulah dia ibadah. Okey, boleh faham? Simple. Okey? Simple. Okey? Apa yang Allah suka adalah apa yang Allah perintahkan. Ni equal. Mana dalil? Hadis Nabi. Allah bagi tahu melalui Nabi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka berbanding apa yang aku fardukan ke atasnya. Jadi Allah paling suka benda yang wajib. Sebab tu Allah perintahkan kita. Supaya apa? Supaya kita tak tertinggal. Kita orang Islam ni, perintah Allah ni sebenarnya tanda kasih sayang. Perintah Allah ni adalah tanda kasih sayang. Macam tadilah saya bagi tahu. Seorang suami balik, isteri tanya, abang nak makan apa? Suami tu dia nak bagi clear kat isteri dia. Tak payah dia fikir-fikir. Macam ni lah, hari ni kita makan kat luar. Dia pun okey, alhamdulillah. Abang makan kat luar, kita belanja. Settle. Ni kak, lu fikirlah sendiri. Kalau kena lu fikir sendiri tu memang merana lah. Betul tak? Jadi apa yang Allah bagi tahu, tanda kasih sayang. Wahai hamba-Ku, kamu nak dekatkan diri kepada-Ku, aku perintahkan kamu salat 5 waktu. Kamu buat, aku sayang kat kamu. Wahai hamba-Ku, kalau kamu nak sayang dekat-dekat aku, kamu salat. Ini umpama. Ustaz bukan kata inilah perkataan Allah macam. Umpama macam tu. Wahai hamba, kalau kamu nak dekat kepada-Ku, ini dia. Salatlah kamu 5 waktu. Berpuasalah kamu bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat. Tunaikanlah haji. Jagalah ibu bapa. Jagalah jiran tetangga. Jaga. Semua ni adalah perintah Allah yang menunjukkan kasih sayang atau jalan-jalan kasih sayang kepada Allah. Jadi ibadat ni adalah caranya kita bercinta dengan Allah. Okey? Caranya kita bercinta dengan Allah. Siapa yang mencintai Allah, dia akan banyak ibadat. Siapa yang kata aku cinta kepada Allah tapi tak buat ibadat, itu nama dia orang cinta palsu. Cinta palsu. Senyum dengan cinta palsu. Kan? Pasti memang gitulah kalau betul sayang kepada Allah. Cuma gitulah macam Ustaz kata tadi, kita manusia, mustahil kita tak ada dan salah dan silap. Ustaz sendiri banyak salah. Mujalah Allah Ta'ala tutup aib, tak bagi nampak. Kalau Allah bagi nampak, malu dah Ustaz. Okey? Alhamdulillah, syukur ya Allah, Engkau telah menutup aibku. Engkau telah menutup kemaksiatanku. Ampunkanlah aku ya Allah pada maksiat yang aku lakukan, tapi pandulah aku untuk buat apa yang Allah perintahkan. Boleh faham? Okey? Kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-3. Soalan yang ke-3.
Okey. Ataupun yang ini kita boleh angkat haram tu nombor 2, sunat tu nombor 3, tu baru makruh. Lebih kurang lah. Tapi yang poin utama sekali, hak wajib ni. Okey, Ustaz Padam boleh faham dah ni? Boleh faham? Okey. Soalan yang ketiga ialah soal bagaimana? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Soalan ketiga. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Okey. Kita ada hashtag apa tadi? Satu hashtag kita, ibadat apa yang Allah suka. Okey. Kemudian kita ada formula juga, apa yang Allah suka equal apa yang Allah perintahkan. Okey, betul tak? Faham tak ni? Satu hashtag tadi, apa yang ibadat, apa yang Allah suka. Yang kedua, apa yang Allah suka equal apa yang Allah perintahkan. Okey, soalan yang ketiga. Patutnya hashtag ni duduk atas. Kau boleh copy paste sini. Tapi tak boleh copy paste. Kena Padam tulis balik, Ustaz malah tulis lagi. Soalan yang ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Okey, bagaimana pula? Ni soalan pertama, ni soalan kedua tadi, ni soalan ketiga pula. Bagaimana kita beribadat kepada Allah? Betul, kita nak buat apa yang Allah perintahkan. Tapi bagaimana? Kita tahu Allah suruh solat, tapi bagaimana? Kita tahu Allah suruh puasa, tapi bagaimana? Nah, Allah ni, dahlah dia sayang kat kita, perintah dia adalah tanda kasih sayang. Tak cukup dengan tu, Allah ajar pula. Allah bagi pula skema. Tahu skema? Skema jawapan. Tahu skema jawapan? Adik-adik kita tak tahu skema. Apa budak-budak ni faham? Panduan. Ada soalan, kalau kita buka buku latihan, belakang tu ada jawapan. Okey? Belakang tu ada jawapan. Okey, Ustaz bagi contoh ni. Kita beli buku latihan matematik. Ada soalan muka surat depan, soalan. Kemudian ada jawapan muka surat belakang. Kita buat ujian matematik tu, mana lebih mudah? Kita tengok jawapan dulu baru kita buat soalan. Kalau kita buat soalan dulu tak baru kita tengok jawapan. Tengok jawapan dulu lebih betul tak? Ya kan ni? Kita tengok jawapan dulu lebih mudah, baru kita buat soal. Kita dah tahu dah jawapan dia. Kita buat je soalan ikut jawapan tu. Betul tak? Kalau ustaz lah cikgu matematik, bukan ustaz lah, cikgu Hashimi hari ni jadi cikgu matematik, kena pakai smart sikit lah. Okey, ustaz ajar matematik, ustaz kata minggu depan kita ada ujian soalan muka surat sekian, ada 10 soalan buat. Ustaz pun print jawapan, ustaz kata ni jawapan dia. Seronok ke tak seronok? Baik hatinya ustaz buat soalan bagi jawapan terus. Pasal apa? Sebab ustaz nak semua anak murid ustaz dapat markah penuh.
Sayang tak ustaz anak murid ustaz? Sayang ke? Sayanglah, tapi tak boleh buat gitulah dalam proses betul. Jangan kata ustaz buat gitu sungguh. Tu contoh. Boleh faham? Baik. Allah ni, dia sayang kat kita. Allah dah bagi test tadi nak ibadat kepada Allah. Allah perintahkan pula kita untuk kita buat apa yang dia suka. Tak cukup dengan tu, Allah hantar jawapan kat kita pula. Macam mana nak buat ibadat kepada Allah? Allah hantar jawapan dia. Mana jawapan Allah Ta'ala? Mana jawapan dia? Tahu tak jawapan dia kat mana? Bagaimana kita nak beribadah kepada Allah? Allah hantar jawapan tu kat kita. Mana jawapan tu? Tahu tak jawapan tu? Yang kita duk baca tiap-tiap hari tu, itulah je jawapan. Skema jawapan ni. Ni. Inilah skema jawapan dia. Ni. Inilah skema jawapan ni. Allah sayang kat kita. Bila Allah suruh kita buat ibadat, Allah hantar jawapan tu kat kita. Kalau kamu nak buat ibadat, buka. Dalam ni ada bagaimana kamu nak beribadat kepada Allah. Skema jawapan. Cuma masalahnya, ramai orang, dia tak buka skema dulu, dia ambil jalan payah. Buat soalan dulu, hujung baru cek, alamak salah. Ramai orang tak tengok skema dulu bila beribadah. Dia buat dulu, ikut kepandaian dia. Buat, aku rasa macam ni, begini. Habis selesai soalan, barulah dia buka skema. Padahal skema tu dah ada daripada awal. Dia pun tengok, alamak salah lah. Baru dia kata, ustaz, macam mana saya buat ni salah, jawapan lain, saya buat lain. Itulah pasal. Orang dah bagi tahu skema, kenapa awak tak tengok? Ustaz kata tadi, ustaz sayang ke anak murid ustaz. Ustaz nak suruh semua lulus belaka. Ustaz dah bagi dah jawapan. Kenapa tak tengok jawapan tu? Itu contoh Allah lagi sayang kepada hamba-Nya daripada ustaz sayang kepada anak murid ustaz. Allah dah bagi skema jawapan dah. Bagaimana cara beribadat kepada Allah, dah ada skema dah. Bukan setakat skema ni, Allah hantar pula satu utusan Allah untuk menjelaskan lagi skema tu kepada kita. Tukang syarah lagi skema. Siapa orang yang tukang syarah skema tu? Utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang ajar kepada kita Quran. Apa yang kita tak faham, Nabi bagi tahu pula. Jadi merujuk kepada soalan, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Apa jawapan dia? Jawapan dia, kita beribadah kepada Allah dengan cara yang telah Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Okay? Kita beribadah kepada Allah dengan cara yang telah Allah dan Rasul ajarkan. Itulah bagaimana kita boleh letak kurungan Al-Quran dan Sunnah. Bila kita nak beribadah kepada Allah, kita ingat hashtag dia, apa yang Allah suka. Equal apa yang Allah perintahkan. Bagaimana? Ialah apa yang Allah dan Rasul ajarkan. Dalam kurungan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia punya sekuen dia. Okey?
Kalau kita lari daripada ni, kita tak akan jumpa natijah akhir. Kalau kita tak ikut Allah dan Rasul, kita tak akan tahu apa yang Allah perintahkan dan kita tak akan sampai kepada apa yang Allah suka. Boleh faham? Yo, kau ni faham. Nampak ngatuk laka dah tu. Nak kena rehat ni 5 minit ni. Tapi boleh faham Okay, apa yang Allah ajarkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itulah dia cara yang sebenar. Sebab itu kalau kita tengok tata cara ibadat orang bukan Islam, sembah Tuhan dia ada macam-macam. Bila mati, macam-macam cara dia orang buat kepada orang mati. Satu kumpulan lepas mati, dia susun kayu api, dia letak kayu api, kemudian dia bakar kayu api sampai hangus. Kemudian dia ambil abu, dia simpan dalam bekas. Kan? Ada satu kumpulan lain pula, dia letak kayu api, dia susun atas kapal, kemudian dia hanyutkan ke kapal. Dia bakar api, kemudian kapal tu hanyut ke laut, kemudian tenggelam di lautan. Cara dia menguruskan orang mati. Okey? Ada satu kumpulan pula, dia letak dalam keranda, dia naik ke gunung, dia gantung di lereng bukit. Ada satu kumpulan lain pula, dia keluarkan organ, kemudian dia awet mayat tu, dia balut-balut jadi mumia. Kan? Ada kumpulan lain pula, mayat yang dah mati, dia potong-potong. Kemudian dia ambil, naik atas gunung, dia bagi burung-burung makan. Betul ni, realiti. Bukan cerita dongeng. Yang bakar mayat, kita tengok ada orang Hindu buat. Yang hanyutkan ke laut, ada juga orang Viking yang buat. Tahu Viking? Okey? Yang letak dekat keranda, gantung di lereng bukit, ada dinasti apa dekat China dulu. Yang balut jadi mumia, Firaun dan juga seumpama dengannya. Yang potong-potong letak atas gunung, ada dekat pergunungan di Tibet, kat Himalaya. Macam-macam. Kan? Pasal apa? Sebab dia tak tengok skema. Tapi kita orang Islam, Allah dan Rasul ajarkan. Dalam Quran dah bagi tahu dah. Waktu anak Nabi Adam mati, dia tak tahu bela nak buat apa. Allah hantarkan burung gagak. Burung gagak tu bergaduh, kemudian mati seekor. Dia pun gali-gali tanah, dia pun tanam mayat burung gagak tu seekor lagi. Kemudian anak Nabi Adam kata, aku akan buat macam dia buat. Kemudian orang Islam, Allah dan Rasul ajarkan, setiap kali ada kematian, kena mandikan, kena kafankan, kena salatkan, kemudian ditanam di dalam tanah. Inilah bagaimana Allah ajarkan. Manusia, kalau kita ikut aja apa yang Allah ajarkan, kita akan jadi selamat. Mudah. Allah dan Rasul ajarkan kita macam mana nak uruskan jenazah. Allah dan Rasul ajarkan macam mana kita nak beribadat, nak sembah Allah. Kita sembah Allah 5 waktu sehari. Takbir macam ni. Letak tangan macam ni. Baca pula Al-Fatihah. Allah ajarkan lagi, kamu nak baca apa waktu kamu semayang menghadap aku. Rokok macam ni, sujud macam ni. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib berapa rakaat? Ya ke? Maghrib 3 rakaat. Isyak? Bukan semayang 2 ke hari tu? Qasar kan? Waktu musafir. 4 rakaat. Maknanya apa? Itu tata cara yang Allah dan Rasul ajarkan. Jadi kita mudah bila kita ikut saja perintah Allah dan Rasul. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman. Okay? Surah Muhammad ayat 33. Surah Muhammad surah berapa? 47. Surah 47 ayat 33.
Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Okey, last soalan, 3 soalan hari ni pada dah ni. Okey, Allah Taala berfirman kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Okey. Wahai orang-orang yang beriman. Sini dah, wahai orang-orang beriman, sini. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'u, ta'atilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tubtilu, dan janganlah tubtilu. Terjemahan dia apa? Kamu batalkan atau rosakkan atau sia-siakan. Janganlah kamu batalkan a'malakum, amalan kamu. Boleh apa Ustaz tulis? Apa? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Maknanya, yang Allah ajar, Rasul ajar, ikut dia. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Maknanya apa? Kalau kamu tak ikut Allah, kalau kamu tak taat kepada Rasul, amalan kamu terbatal. Pasal apa? Dia tak akan sampai kepada tata cara yang Allah perintahkan, dan dia tidak akan sampai kepada apa yang Allah suka. Sebab tu kita orang beriman, kalau kita melihat perintah Allah sebagai tanda kasih sayang Allah, dan kita melihat kepada Rasulullah sebagai guru yang mengajarkan kita, murabbi, muallim, yang menunjukkan jalan kepada kita bagaimana cara menyembah Allah, kita tak akan lari daripada sunnah. Kita tak akan lari daripada sunnah sebab dia jalan mudah. Ibarat Ustaz kata tadilah, kita buka buku soal jawab, kita tengok skema dulu baru kita buat soalan. Dengan kita buat soalan dulu, lepas tu baru nak cek jawapan. Kalau andai kata betul, mudah-mudahan okey. Tapi sebenarnya dalam agama ni dia tidak okey. Kalau tak tengok skema, dia tidak okey. Sebab apa? Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat ibadat tidak ada perintah atau ajaran dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini akidah kita, ini iman kita. Sebab tu bila kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita kena faham perkara-perkara ni. Alangkah banyaknya orang memandai-mandai dalam soal agama. Dia sangka dia tahu apa yang Allah suka, sehingga dia boleh kata, takkan Allah tak terima? Takkan Allah tak suka?
takkan Allah marah. Padahal Allah dah bagi tahu dah. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, jangan kamu sia-siakan amalan kamu. Pasal apa? Kalau kamu buat tak ikut Allah, tak ikut Rasul, amalan kamu terbatal dan sia-sia. Dan tak ada guna kalau kita ni tiba-tiba buat ibadat, tidak perlu merujuk kepada Al-Quran, tak perlu merujuk kepada Nabi. Lalu apa tujuan Allah utuskan Rasul? Apa tujuan Allah turunkan Al-Quran? Orang ni dia tak faham kasih sayang Allah. Dia nak bercinta dengan Allah. Dia nak buat apa yang Allah suka, tapi dia tinggalkan petunjuk Allah. Dia tidak akan jumpa cinta yang sebenar. Dia tidak akan dapat beribadah dengan ibadat yang sebenar. Baik. Ada persoalan yang keempat, kelima. Tapi kena tangguh dululah pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Dalam 10 minit yang berbaki ni, Ustaz nak duduk sekejap, kemudian fikir-fikir apa soalan yang nak tanya Ustaz. Okey? Cuba tanya soalan. Kalau tidak, Ustaz tanya balik. Cuba tanya, apa benda tak faham tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Fahamlah ke dah? Bagus sungguh. Ada soalan online ke? Dalam grup WhatsApp ada soalan ke? Dekat Facebook live tak ada soalan. Bagus sungguh dia orang ni. Entah buat dalam page Ustaz ada ni. Ada 3 page. Alhamdulillah. Ya. Dari segi priority. Okey, baik. Soalan dia macam ni berbunyi, kita dah bahaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada juga sumber-sumber ambilan yang lain yang orang sebut sebagai qiyas, ijma', dan ada juga sumber-sumber yang lain ambilan dia luar daripada kerangka itu. So apakah prioriti dan macam mana kita nak faham perkara ini? Baik. Kita buat catat sikit. So, hashtag kita tadi, kita boleh sebut hashtag yang ketiga apa dia hashtag kita, nombor 3 ni. Nak tulis apa ni? Okey. Taat Allah, taat Rasul. Okey. Taat Rasul. Taat Allah dan taat Rasul pada apa yang diperintahkan akan sampai kepada apa yang Allah suka. Baik. Realiti. Soalan yang tadi sebenarnya realiti. Realitinya manusia bila beribadah hari ni ada macam-macam cara manusia beribadat. Hatta kita sendiri pun. Okey. Pertama, ada ibadat yang kita buat sebab kita baca Quran, baca Al-Quran. Oh, gini rupanya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. So kita tengok ada dalam Quran, so kita amalkan. So ambilan kita jelas satu Al-Quran.
Realiti benda ni berlaku dalam hidup kita dan kebanyakan orang. Yang kedua, ada yang kita amal hari ni kita jumpa dalam hadis. Kita jumpa dalam hadis. Kita baca zikir pagi, kita tahu hadis Nabi SAW bagi tahu kepada Ummul Mukminin Juwairiyah, Subhanakallahumma wa bihamdika. Belum nak habis dah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, dan seumpama dengannya. Ambil wuduk 3 kali, semua tu kita tahu daripada sunnah. Okey. Soalan tadi, apakah ada sumber ambilan yang lain? Adakah ada sumber ambilan yang lain? Jawapan dia ada. Dan validkah dia? Ada yang valid, ada yang tak valid. Yang ni confirm lah. Yang ketiga, sumber ambilan dia panggil usulul fiqh. Asal kepada fiqh kita. Kita ada qiyas atau ijma' dulu. Ijma' ni tahu tak ijma' ni apa? Ijma' ni kesepakatan ulama'. Kesepakatan ulama' ni bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 100 orang. Semua ulama' tidak ada khilaf padanya, baru kita panggil ijma'. Kalau baru kita 3 orang pakat, orang ada seorang keempat tak setuju, orang tak panggil ijma'. Ini ijma' ulama' Nusantara. Ijma' ulama' Nusantara. Dekat Mesir, dekat Syria, dekat Saudi, dekat Jordan, orang tak puas pun macam tu. Macam mana kita nak panggil ijma'? Ijma' adalah kesepakatan ulama'. Dan ijma', okey, dia tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak akan berlaku ijma' yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang keempat, qiyas. Qiyas ni apa pula? Qiyas ni sesuatu masalah tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah, tapi ilahnya atau sebabnya sama dengan yang ada. Seperti Ustaz boleh contoh hukum rokok. Rokok tak ada dalam Quran. Pasal apa? Zaman Nabi mana ada rokok. Tapi zaman Nabi ada arak. Arak tu mabuk. Rokok pun menghayalkan. Sama tak menghayalkan dengan mabuk? Sama. Jadi hukum rokok dikiaskan kepada arak. Itu maksud qiyas. Dan qiyas tidak berlaku pada ibadat. Tidak berlaku pada ibadat. Macam mana qiyas tidak berlaku pada ibadat? Okey. Contoh. Ustaz bagi contoh Qiyas tidak berlaku pada ibadat. Kita tak boleh qiyas ibadat ni. Kita pergi kat Mekah. Dekat Mekah ni, kita akan tengok Kaabah. Okey, dekat Kaabah ni ada siapa apa ni? Hajar Aswad. Ni Hajar Aswad. Ni Kaabah. Dekat Hajar Aswad ada apa lagi? Satu lagi sini. Makam Ibrahim. Gini kan makam Ibrahim. Lebih kurang lah. Tulisan tak cantik tak apalah. Lukisan tak. Ni pintu Kaabah. Okay. Sini Hijr Ismail. Okay. Kemudian sini Sa'i. Safa, Marwah. Okay. Dekat sini saja ada macam-macam bentuk ibadat. Ada macam-macam bentuk ibadat. Dekat sini saja. 1. Kaabah. Apa kita buat dekat Kaabah? Tawaf. 2. Hajar Aswad. Apa kita buat? Istilam. Atau bahasa kita kata kucuk. Lagi?
3 makam Ibrahim. Apa kita buat? Solat menghadap dia. Kaabah pun kita solat juga, tapi secara spesifik solat belakang makam Ibrahim. Kemudian Safa Marwah sa'i. Sampai 4 ni ada dulu. Boleh tak ibadat ini kita kiaskan kepada benda lain? Tiba-tiba tawaf sepatutnya di Kaabah, kita kata kita kiaskan tawaf Kaabah, kita pergi kat Safa, kita tawaf Bukit Safa. Tak berlaku. Okey? Ataupun kita kiaskan kucup Hajarul Aswad kepada kucup makam Ibrahim. Orang tu pergi ke makam Ibrahim kucup. Kita kena, kenapa kamu kucup? Kan kita boleh kucup Hijri Ismail, apa salah kita kucup makam Ibrahim? Soalan dia, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ibadat, kita tak boleh ambil ibadat tempat lain, pergi letak tempat lain. Qiyas tak berlaku. Contoh lain, salat berjamaah. Salat berjamaah 27 kali ganda pahala dia. Tapi salat fardu je. Boleh tak kita kiaskan salat kelebihan salat berjamaah fardu kepada salat sunat ba'diyah dan qabliyah? Ini kita kata kita buat salat sunat berjamaah, dapat 27 kali ganda. Boleh tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Qiyas tidak berlaku dalam ibadat. Memang qiyas ada, tapi pada hukum halal dan haram, tapi tidak berlaku pada ibadat. Jadi kita kena faham, bila nak guna qiyas, guna pada tempat mana, jangan tersalah guna. Okey? Jadi dalam bab ibadat ada dah atas tu. Lain. Yang ni yang valid. Yang valid. Ada lagi orang, kalau kita buat ibadat hari ni, okey? 4, apa dia? 5. Bapa buat orang macam ni? Tahu, saya pun tak tahu. Ustaz saya ajar. Reality. Valid ke tak valid? Valid. Sekiranya ustaz dia ikut jalan sama. Banyak je kita tak tahu, ustaz kita buat. Tapi ustaz tu dia ajar benda betul. Alhamdulillah. Valid lah benda tu. Tapi kalau ustaz tu ajar, tiba-tiba bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Valid ke tak valid? Tak valid. Ada lagi, 6. Saya mimpi jumpa. Kita kena tak borderline sini, nanti orang salah faham pula nanti. Saya mimpi benda ni. Saya nak buat sebagaimana mimpi saya. Valid ke tak valid? Kita tak valid sebab mimpi kita bukan wahyu. Tapi kalau mimpi Nabi, mimpi Nabi valid, dan mimpi Nabi sudah ada dalam sunnah. Tak perlu gantung mimpi kita. Mimpi Nabi automatik duduk dalam ni. Apa lagi? Cuba-cuba. Saya rasalah benda ni okey kot. Cuba-cuba atau rasa? Tak valid juga. Main ibadat rasa-rasa cuba-cuba ni. Takkanlah Allah Ta'ala tak terima. Tak valid juga. Okey? Secara realiti banyak lagi sebab manusia buat ibadat. Tapi kita katakan, ambillah daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan juga qiyas. Malah kita fahami Al-Quran dan As-Sunnah di sini mengikut kefahaman orang yang paling faham, iaitulah kefahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka lah orang yang paling faham ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana para sahabat hidup sekali dengan Nabi. So ini ambilan kita. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, mesti kembali kepada asas yang valid ini. Kalau ustaz kita ajar sama dengan harta ni, alhamdulillah. Berapa banyak hari ni kita buat ikut ustaz kita je. Kita tak tahu pun dalil Quran, kita tak tahu pun dalil sunnah, tapi sebenarnya tahu ustaz saya royak lagu ni, pun kita ikut. Kalau betul Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah. Tapi kalau tak betul,
sia-sia. Jadi dia boleh jadi valid, boleh jadi tak valid. Sebab tu kita kena tanya balik, ustaz, amalan ni ambil mana? Kalau dia kata saya mimpi, tak valid. Kalau dia kata saya rasa-rasa, tak valid. Ataupun dia mari nombor 8, amalan dia apa? Mari daripada rasul palsu. Ada rasul palsu ni. Saya buat modal kuliah seminggu cerita apa ni. Rasul palsu ni. Mari, siapa dia ajar? Rasul. Rasul mana? Kaha. Tu bukan rasul, tu Kaha al-Kadzab. Kaha si pendusta. Tak valid. Scammer. Bukan benda betul dalam agama. Dan seumpamanya dengan lain, rasul palsu, hadis palsu, okey. Dan semua benda yang palsu-palsulah, semua tu tak valid belaka dalam ibadat. Kita kembali kepada bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ada petunjuk Al-Quran, ada petunjuk As-Sunnah, ada ijma' yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga qiyas. Tapi qiyas tidak berlaku dalam ibadah, dia berlaku pada halal dan haram. Jadi maksud daripadanya kita nak taat Allah, taat Rasul, buat apa yang Allah perintahkan dan menatijahkan ibadah apa yang Allah suka. Wallahu a'lam. Cukup dah setakat tu. Lebih masa dah. Ada kelas pula pukul 1 ni. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.